MP Temerloh kata ekonomi Malaysia merudum. So malam ni kita akan tengok sedikit setahun selepas PMX memerintah daripada November 2022, sekarang ni nak masuk November 2023, lebih kurang setahun, hampir setahun. So apa perkembangan ekonomi dalam tempoh masa setahun ini? Dan siapa yang ada di YouTube, Facebook je yang boleh tengok apa orang kata PowerPoint presentation, dan siapa yang subscribe sebagai VIP member saya, maka dia akan juga dapat slide inilah insyaAllah. Jadi esok mungkin admin ataupun mungkin dalam 2-3 hari lagi admin saya akan ambil. Setahun, okey, selepas penggabungan harga ayam, apa yang kita perlu tahu? Cerita vaksin kerajaan rugi $1.5 bilion, siapa yang salah? Apa kesan anti lompat parti kepada 2 MP yang sokong Anwar? Ratu Naga kata dirinya dianiaya. Baik, terima kasih kepada semua, dan insyaAllah kita akan bersama malam ni. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran pukul 10. Bagi siapa yang tak tahu lagi, ada juga yang tanya, pukul apa nak bersiaran ni? Biasanya pukul 10, melainkan macam malam tadi pukul 2 sebab saya ada balik lewat. Saya fikir nak live ke tak? Nak live ke tak live? Lepas lepas fikir balik, saya kata tak apalah, saya live je lah, habiskan je lah kerja malam tadi. So saya live. Baik, kita terus crux of the matter. Okay. Tiong tanya MP, apa salah saya mabuk sikit? Saya bukan orang Islam. Datuk Tiong, Datuk Tiong ni ahli parlimen GPS Bintulu, dipersoalkan oleh Mas Arianti berkenaan dengan dia mabuk sewaktu ada satu program tu. Jadi Tiong kata, apa salahnya saya mabuk sikit? Saya bukan orang Islam. Okey. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing berkata, tidak wajar pembangkang menggunakan hujan sembrono untuk menyalahkan dirinya. Kata Tiong, pertimbangan betul atau salah dari perspektif orang Islam adalah berbeza dengan dirinya yang bukan beragama Islam. Jangan gunakan isu yang bukan-bukan, katanya semasa menggulung pembahasan Undang-Undang Pembekalan 2024 hari ini. Memetik nama salah seorang ahli parlimen PN, Tiong berkata dia didakwa mengambil minuman keras sehingga menjadi mabuk. Contohnya MP Masjid Tanah Mas Amanti Samsudin kata, saya mabuk, saya minum arak, saya nak katakan bahawa saya orang bukan Islam, saya minum, apa salahnya? Saya pergi Pelangai sana semasa pilihan raya kecil, mereka ajak saya menyertai festival Tanglong. Saya minum, saya bermain dengan budak-budak macam orang gila sikit, apa salahnya? Kalau saya orang Islam, saya memang tak boleh buat macam itu, tapi saya bukan orang Islam, maka saya boleh buat lah, katanya. Pada 16 Oktober, Mas Arianti secara serius menegur Tiong yang dianggapnya tidak sesuai menjalankan tugas sebagai menteri menjaga hal ehwal ekonomi, seni dan pelancongan. Ini kerana dakwa ahli parlimen bersatu PN itu, Tiong seolah-olah mahu memperkenalkan Malaysia dengan cara mabuk dan menari di khalayak ramai. Tiong merupakan ahli politik berbangsa Cina dari Sarawak, kini mengetuai Parti Demokratik Progresif PDP. Dia merupakan ahli parlimen Bintulu dan dilantik menjadi menteri pelancongan. Kata Tiong, sebagai seorang wakil rakyat, seorang ahli parlimen wajar memberi perhatian kepada tugas mereka, iaitu berkhidmat untuk kawasan diwakili. Tapi jangan komen hal ehwal bangsa lain. Jangan jejaskan keharmonian dan perpaduan negara. Tiong juga menyarankan semua ahli parlimen agar mengambil tanggungjawab untuk membangun industri pelancongan negara. Baik. Dalam hal ini tuan-tuan, dia ada beberapa perkara lah. Kalau Mas Arianti mengasakan bahawa Tiong telah menyalahgunakan masa dia sebagai seorang menteri itu, masa dia ada tempoh di mana dia mabuk sewaktu dia bekerja, okey lah untuk dia nak mempersoalkan sebenarnya, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia di luar waktu kerja dia atau di luar waktu yang dia bekerja, kalau dia nak mabuk, kalau dia nak minum arak dan sewaktu dengannya, selagi mana tidak menyalahi undang-undang, sebenarnya to be honest, apa salahnya? Itu to be honest lah. Sebab Tiong ni, saya kenal Tiong, dia bukan baru sekarang. Saya dah kenal Tiong ni pada dulu lagi. Dan kami pun tahu, kalau dia ada pesta program gawai, dia ni antara orang yang memang kuat lah. Kata, berpestanya tu dia antara yang kuat. Dan kami ni tak ada masalah pun bab tu. Tetapi itu saya kata, integriti dan juga kebolehmampuan pembangkang saya tak nampak. Bab itu yang dia persoalkan. Bab Menteri Pelancongan bukan Islam minum arak dan mabuk, tu yang dia persoalkan. Kalau mabuk tu sampai dia mendatangkan kecederaan, kemalangan dan sebagainya, menyalahi undang-undang, okeylah kita boleh persoalkan lah. Tapi kalau setakat dia mabuk, dia bukan Islam, apa masalahnya? So saya kata, kalau kita nak berbahas, ini perbincangan ataupun perbahasan mengenai pembekalan tahun 2024, sepatutnya pembangkang fokus kepada perkara itu. Fokuslah kepada perkara tersebut. Yang duk sibuk dia minum arak, tak minum arak dan sebagainya, itu lantak dia lah. Aduh, pembangkang sekarang ni pening aku. Dan saya bawa tuan-tuan, ni saya bawa kenyataan daripada MP Temerloh,
MP Temerloh bertanya kepada Rafizi berkenaan ekonomi, dan sekarang ini saya akan bercakap sedikit mengenai ekonomi. Baik, kita dengar. Sebab kalau kita lihat situasi hari ini, krisis kenaikan harga barang yang tinggi, nilai mata wang ringgit yang lemah, keadaan ekonomi merundum. Tak betul Temerloh kalau kata ekonomi merudum. Kod mananya ekonomi merudum Temerloh? Pertumbuhan ekonomi naik dari satu suku ke suku. Ekonomi terus berkembang. Kadar pengangguran terendah. Kadar inflasi terendah. Jadi kecualilah definisi ekonomi merudum itu pandai-pandai dibuat oleh Temerloh. Perkara itu tak betul. Kemudian Nilai mata wang kita pun merundum. Nilai mata wang betul merudum, tetapi satu dunia merudum. Yang tak merudum sekarang hanyalah Amerika Syarikat. Jadi sebab itu keadaannya tak boleh dibandingkan dengan keadaan nilai mata wang sekarang ini dalam suasana ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa yang berbeza sekarang berbanding dengan tahun 1998 ataupun tahun 2015. Kalau nak dikatakan nilai mata wang merudum itu sebagai tanda kepada masalah ekonomi negara, yang berlaku ialah bila mata wang merudum, yang lain pun merudum juga. Gaji jatuh, ekonomi tak berkembang, orang hilang kerja, itu baru boleh kata merudum. Yang berlaku sekarang ini di seluruh dunia, mata wang jatuh kerana kita melalui keadaan yang mana kerajaan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya. Kemudian dunia pula berlaku pelbagai pergolakan dan Baik, okey. Now, Temerloh tadi menyebut bahawa ekonomi negara sedang merudum, dalam keadaan ekonomi negara merudum. Jadi Rafizi mempertikaikan, dia kata kat mana yang merudum. Dia kata dengan harga barang naik dan sebagainya, ekonomi merudum. Dia kata kat mana yang merudum. Baik, kita tengok macam mana tuan-tuan. Kalau kita nak bercakap, tu saya kata pembangkang. Kalau kita nak bercakap, kita bercakap secara objektif. Kita bercakap secara fakta. Now, ada komen saya baca tadi, tengok barang sekarang ini makin naik dan sebagainya. Compare kepada bila? Compare kepada bila? Compare kepada 33 bulan mereka memerintah. Comparekan minyak kepada 3 bulan mereka memerintah. Comparekan ayam 33 bulan mereka memerintah. Comparekan telur, harga telur 33 bulan mereka memerintah. Harga naik atau turun. Sebab itu saya kata, kebanyakan yang bercakap ni, dia bercakap kepada persepsi dia, tapi dia tak pernah bersandarkan kepada fakta. Baik, hari ini saya buat faktanya tuan-tuan. Kita tengok apakah keadaan ekonomi negara kita sekarang ini, merudum atau tidak. Dan kenapa saya kata kejatuhan mata wang pada tahun 2021-2022, di mana kita mencatat pada waktu itu kadar terburuk sejak tahun 1997, berbeza dengan apa yang berlaku kejatuhan mata wang sekarang ini. Baik. Malaysian Economic Overview 2023. Now, salah satu indikator pertama kalau kita nak lihat adalah berkenaan dengan Malaysian Employment Rate. Tuan-tuan tengok dekat sini, dekat kadar 2020, bermula dari tahun 2020, kita dapat lihat bahawa kadar unemployment rate, kadar orang yang tidak bekerja tiba-tiba melonjak tinggi. Kenapa? Tuan-tuan ingat tak, pada tahun 2020 berlaku PKP, banyak syarikat tutup dan ramai orang dibuang kerja. Tuan-tuan ingat di sini pada masa ini kita mencapai hampir 5.5%. Hampir 5.5% kadar kepengangguran atau penganggur di Malaysia pada waktu ini. Tempoh 2020, dalam tempoh sehingga tahun 2021, kita menghadapi kadar, sehingga tahun 2022, kita menghadapi kadar pengangguran melebihi 4.5% daripada tahun 2020 sehingga tahun 2021. Namun begitu, masuk tahun 2022, kadar mula menurun dan kita tengok pada tahun 2023, kita sekarang ini mencatat kadar unemployment rate di bawah 4%, iaitu pada kadar 3.5%, terendah sejak tahun 2020, tuan-tuan. Ini indikator yang pertama. Bila kita bercakap soal ekonomi kita merudum, sekarang ini unemployment rate ni maksudnya apa? Maksudnya ramai rakyat sekarang sudah mula bekerja kembali.
kadar kebolehpasaran pekerja, rakyat sudah mula boleh bekerja, bermakna bila mula boleh bekerja, ekonomi berancak, company buka, bermakna apa? Bermakna sekarang ni ekonomi makin bagus. Baik, tak puas hati juga Malaysian unemployment rate ni tak bagus. Baik, saya buat yang kedua. Kita tengok Malaysian economic growth. Tuan-tuan tengok dekat sini kadar tahun 2021 membawa kepada kadar negatif. Dekat sini tahun 2020 ke 2021 membawa kepada kadar negatif dekat sini. Tetapi pada kadar 2022 hingga sekarang ini kita nampak bagaimana pertumbuhan ekonomi kita semakin baik dan dijangkakan pada tahun 2024 kita boleh mencapai economic growth sehingga 4.5% berbanding dengan 3% pada tahun sebelum-sebelumnya. Baik, dalam masa yang sama, economic growth ni tak bawa cantik lagi. Saya bawa lagi inflation rate. Kadar inflasi negara kita telah turun daripada 4% pada tahun 2022 sehingga sekarang 1.9% pada tahun 2023. Kuartal 3 ini kuartal ketiga. Pada bulan Oktober ini kita dah mencatatkan inflation rate 1.9% pada kadar yang amat rendah. So terbaik untuk sebuah negara sebenarnya adalah dalam lingkungan 2 ke 2.5%. 1.9 tu within the range. Kita tak nak terlalu rendah sangat. Ekonomi tak bergerak lah pula. Tetapi dalam range tersebut. Baik, ini akan membawa saya kepada poin kenapa ayam diapungkan. Dan kalau kita tengok trending ni macam mana? Sekarang ini menurun. Makin baik ke tak makin baik? Now, ada yang kata sekarang ini inflation rate makin rendah tapi kenapa barang masih mahal? Now, soalan masih mahal itu saya kata objektif ke subjektif? Kalau kita nak compare harga minyak berbanding dengan 33 bulan tu berapa? Harga ayam berapa? Harga sayur berapa? Sekarang ini berkemungkinan harga sayur, saya dengar harga bawang akan naik kerana India dah sekat ekspor. Sekarang ni harga beras dah makin stabil kerana India dah mula ekspor. By next year, kita mungkin akan cuba untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada kepada import. Baik. Now, tak puas hati lagi. Saya buat satu lagi. Indikator yang ditulis ataupun dikaji oleh sebuah agensi international dipanggil IMD. Baik, IMD ni melihat antara lain adalah World Competitiveness Ranking. IMD World Competitiveness Ranking, website dia boleh tengok kat sini, tuan-tuan boleh Google sendiri. World Competitiveness Ranking ni akan melihat beberapa aspek. Antaranya adalah keberkesanan kerajaan, lepas tu kebolehpasaran, benda-benda macam tu. Okey. Now, pada tahun 2019, waktu Pakatan Harapan memerintah, World Competitiveness Ranking kita adalah 22. Kemudian bila PN memerintah tahun 2020, dia turun kepada 27. Dia macam ni, nombor 1 terbaik, 100 tu teruk lah. So daripada 22 kita turun 5 anak tangga kepada 27. 20-21 okey sikit kepada 25, tapi 20-22 kita teruk menjadi 32. Ranking kita berdasarkan kompetitifnya dunia, kita ke tangga 32. Compare dengan Singapore nombor 1 tuan-tuan. Nak cerita, compare dengan Singapore nombor 1. Kita tahun 2022 nombor 32, 100 teruk lah. Tetapi pada tahun 2023 kita berjaya menurunkan kembali kepada angka 27 dan kita harap 2024 kita akan makin lebih baik daripada sebelumnya. Now, bila dilihat daripada economic performance berdasarkan kepada World Competitiveness Ranking juga, IMD juga menyatakan pada tahun 2019 Malaysia mencatatkan angka nombor 11, 2020 9, kemudian 2021 15, 2022 12, akhirnya 2023 daripada segi economic performance, perkembangan ekonomi kita nombor 7 tuan-tuan. Nak compare Singapore nombor 3. Daripada segi economic performance, Singapore nombor 3, kita nombor 7 dunia. Berdasarkan kepada economic performance, World Competitiveness Ranking. Now, dalam masa yang sama, government efficiency, keberkesanan kerajaan. Kalau kita tengok bagaimana tahun 2019, 24, 2020, 30, 2021, 30, 2022, 38. Keberkesanan pegawai kerajaan atau kerajaan kita 38, 2022. Tetapi 2023 kita berjaya meningkatkan balik jadi 29. Nak compare, Singapore nombor 7. Dan juga business efficiency, keberkesanan, kecakapan kita dalam melakukan perniagaan,
kita dah pernah 18 masa Pakatan Harapan memerintah, 2020 jadi 29, 21 okey improve 24, tapi 2022 kita makin teruk 38. Akhirnya kita turunkan kepada 32 and by 2024 kita harapkan akan jadi lebih baik. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok bagaimana kita nak compare dengan Singapura, kita Singapura nombor 8, kita nombor 32. Nah, daripada angka-angka tersebut, kita dapat lihat daripada segi global competitiveness kita, world competitiveness kita, daripada segi doing business, daripada segi keberkesanan kerajaan, daripada segi economic performance, we are improving daripada 2022. Improving. Now, adakah kita yang terbaik? Belum lagi. Tetapi kita improving. Now, adakah soalan yang betul kita tanya, adakah kita menuju ke landasan yang betul? Fakta, data, semua saya dah tunjuk tadi tuan-tuan. Daripada unemployment rate, inflation rate, saya tunjukkan juga GDP growth. Saya tunjuk juga world competitiveness ranking. Bagaimana business efficiency, economic performance kita improving. Every scale kita improving. Not the best, not yet the best, tetapi kita improving. Meaning to say, dalam tempoh 1 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, we are getting better. Of course, kita tak terbaik lagi, tapi kita dah improve. Dan kita nak dia menuju ke landasan yang betul. Dia menuju ke landasan yang betul. Kalau kita tengok, kenyataan daripada dalam Business Times, Malaysia ranks 27th in 2023 IMD World Competitiveness Ranking. Institute of Management Development World Competitive Ranking 2023 reports reveals on Tuesday. Dalam masa yang sama kita tengok tadi dan tuan-tuan boleh tengok apa yang saya cakapkan tadi dalam website ini, imd.org. Tuan-tuan boleh tengok dekat situ berkenaan dengan perkara ini. Kenapa saya nak tunjukkan benda ni tuan-tuan? Ini bahan kepada pembangkang lah sebenarnya. Bukan bahan kepada orang kerajaan. Bahan kepada pembangkang. Gunakanlah data-data ini untuk anda jadi pembangkang yang baik. Gunakanlah data-data ini supaya anda boleh jadi pembangkang yang baik. So daripada ini, barulah kita akan nampak bagaimana perkembangan ekonomi negara kita. Is it going good or is it going bad? Is it going to the wrong direction or is it going to the right direction? Itu yang kita nak nampak. Of course, kita ni umpama kapal yang besar lah. Kita sekarang ni nak turn to the right direction. Jauh lagi perjalanan kita. So sekarang ini kita nak kena bergerak dan kita kena terus bersama dengan kapal ni. Itu tugas saya, itu tugas tuan-tuan. Tugas tuan-tuan membantu kita memastikan bahawa direction itu sudah betul. Sesiapa saja yang cuba untuk nak merosakkan direction itu, kita akan jadi benteng kepada orang tersebut. Kan? Jadi benteng kepada kerajaan bagi menghalang orang tersebut daripada terus kita nak kata nak merosakkan negara kita. Saya nak bagi contoh tuan-tuan bahawa negara kita cakap politik all the time, ini kita cakap ekonomi pula. Bahawa negara kita now looking at alternative economy. KPKT Koming mengatakan by 2050 negara kita akan zero carbon. Meaning to say berkemungkinan besar kita akan hanya bergantung kepada elektrik, kita mungkin bergantung kepada solar, mungkin wind, mungkin ada renewable energy yang lain berkemungkinan. Mungkin sedikit saja daripada petroleum. Tetapi kita sudah melihat kepada alternatif ekonomi. Dengan adanya benda tersebut, dengan adanya solar umpamanya, negara luar berani nak invest dalam negara kita. Saya bagi contoh sekarang ini Singapura nak beli elektrik pula daripada Sarawak. Saya baca. Kabel dasar laut, Kerajaan Pusat beri lampu hijau, Sarawak bincang dengan Singapura. Sarawak telah menerima lampu hijau daripada Kerajaan Pusat untuk melakukan perbincangan dengan Singapura berkenaan pembangunan projek kabel elektrik dasar laut dari Tondong ke negara tersebut. Premier Sarawak, Abang Johari berkata pelaksanaan projek yang melalui kawasan Indonesia itu akan membolehkan Sarawak mengeksport bekalan elektrik sehingga 1000 megawatt secara prinsipnya telah diputuskan. Sukacita saya nyatakan bahawa projek ini membekalkan elektrik ke Singapura dengan 1000 megawatt sekarang boleh dimulakan kajian, terutama sekali untuk kita wujudkan projek kabel elektrik dasar laut dari Tondong Sarawak ke Singapura. Now, a very ambitious project. Saya tertarik nak tengok sejauh mana. Sebab dulu, kalau tuan-tuan ingat tahun 1990-an, diwujudkan bakun asalnya, ideanya nak tarik kabel daripada Sarawak pergi ke Semenanjung.
Tetapi pada masa itu dianggap sebagai projek itu tak feasible kerana underwater cable terlalu mahal dari segi kos dia. Dia akan jadi antara underwater cable yang terpanjang di dunia. Kemudian dari segi maintenance pun tak feasible. But that was back in 1990s lah. Sekarang ini kita tak tahu bagaimana keadaan dia, and hopefully benda ini boleh berjaya. So this is an alternative energy yang saya cakap. Alternative economy yang saya cakap, di mana kita boleh generate pendapatan daripada situ. Now, terbaru yang mungkin saya dengar adalah sekarang ini Semenanjung Malaysia pun nak membekalkan kepada Singapura, kerana Singapura dasarnya hendak menjadi free carbon by 2050, di mana mereka akan fully rely kepada solar dan renewable energy. So kita tengok nanti bagaimana mereka pada tahun 2050 dan juga negara kita, adakah kita mampu nak mencapai perkara tersebut. Baik. Saya baca satu kenyataan. Satu hari lepas, semalam saya tak cover benda ni, tapi hari ni saya cover lah. Baik. Subsidi ayam tamat Rabu ini. Subsidi telur diteruskan. Muhammad Sabu. Kuala Lumpur. Baca. Kerajaan menamatkan sepenuhnya. Satu itu bilang. Okey. Kerajaan menamatkan sepenuhnya pemberian subsidi dan kawalan harga ayam bermula 1 November ini. Manakala melanjutkan pemberian subsidi harga kawalan telur grade A, B dan C mengikut mekanisme sedia ada. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Muhammad Sadu berkata penamatan subsidi secara pukal adalah untuk mengurangkan ketirisan subsidi yang ketika ini turut dimati warga asing dan berpendapatan tinggi. Menurutnya penamatan harga kawalan menyokong kemampanan industri pengeluaran ayam tempatan di samping dapat meningkatkan pelbagai inisiatif sosial ekonomi dan kebajikan rakyat termasuk bantuan tunai. Baik. Reaksi bercampur peniaga pembeli susulan penamatan subsidi ayam. Langkah kerajaan melalui Kementerian Pertanian menamatkan subsidi ayam mulai esok menerima reaksi berbeza di kalangan peniaga ayam segar di Kuantan. Seorang peniaga Ahmad Darwish Sulaiman berkata ia menyambut baik tindakan itu kerana selama ini yang mendapat manfaat melalui subsidi adalah penternak dan orang tengah. Ayam ini sepatutnya harga tak patut dikawal sebab dia permintaan bermusim. Dia iaitu pembekal dapat subsidi tetapi harga jual kepada peniaga tetap mahal. Misalnya harga ayam RM8.10 sekilogram. Dia iaitu pembekal jual kepada kami RM8.70. Elok tak payahlah subsidi, buat rugi kerajaan je, katanya. Seorang lagi pembekal ayam segar Muhammad Abdullah berpendapat pendapatan subsidi itu dijangka membuka ruang kepada harga ayam yang lebih fleksibel. Bila dah tiada subsidi, maknanya harga ayam akan ditetapkan berdasarkan harga dari ladang dan pembekal. Cuma ia mungkin berubah setiap hari. Hari ini murah, esok mungkin naik. Tapi lebih mudah nak pantau. Jadi pembeli pun boleh tengok hari apa ayam sebab harga akan berubah setiap hari, katanya. Dia turut memaklumkan pemberian subsidi oleh kerajaan sebelum ini hanya menguntungkan pembekal dan peternak. Katanya peniaga tidak menerima subsidi secara terus daripada kerajaan, tetapi perlu menjual harga ayam secara runcit pada harga shilling ditetapkan. Kadang-kadang kita terima bekalan ayam pun dah RM8.40 sehingga RM8.90. Tetapi kami tetap juga kena jual RM9.40. Jadi sekadar sekarang margin untung tu sampai 20%. Sedangkan kami kena tanggung sewa, gaji. Maknanya untung tu adalah sikit. Tapi kadang-kadang tak berpadanan dengan kerja dari awal pagi. Sementara seorang di rumah Azilah 49 ketika 2000 berharap ayam tidak naik memandangkan selepas harganya mula diapungkan esok. Ini suri rumah yang cakap ceritalah. Ada dengan cerita subsidi ayam nak ditambah tapi tak tahulah macam mana pengiraannya tu. Sama ada harga naik terus ke, hari-hari naik ke, kalau naik hari turun taklah. Semalam Muhammad Sabu dilaporkan penamatan harga subsidi. Baik. Pernah benda ni nak dibuat, subsidi ayam ni pernah nak dimansuhkan. Subsidi ayam dimansuh, banyak pihak ambil kesempatan. Yang ni pernah dimansuh pada Jun 2022 oleh Ismail Sabri pada masa itu. Tetapi tak sempat dia nak mansuh, rakyat bising, kemudian kerajaan pun tukar dan buat U-turn. Dia kata tak buat U-turn, tapi pada 25 akhirnya tak jadi subsidi itu ditarik balik. Baik. Now, saya cerita macam ni berkenaan dengan subsidi ayam ni dulu, tuan-tuan. Saya kata bahawa subsidi ayam ni tak akan selama-lamanya. Ni saya ingat saya cakap dalam tahun lepas kot, tahun 2022 masa tu. 2020 atau awal 2023 ni saya cakap subsidi ayam ni tak akan selama-lamanya ada. Saya kata subsidi berkenaan dengan ayam ini tidak akan selama-lamanya ada. Dia hanya akan ada terutama pada musim perayaan di mana berkemungkinan akan ada shortage. So saya kata biasanya subsidi ini diletak pada hari-hari perayaan.
Sekarang ini subsidi diletak pada all the time. RM9 lebih tu pada all the time. So biasanya subsidi diletak pada hari-hari perayaan. Kerana berkemungkinan demand lebih daripada supply pada waktu itu, harga mungkin dia orang akan main dengan harga yang tinggi. Namun begitu, pengapungan ini sebenarnya boleh memberikan keuntungan kepada pelbagai pihak. Kenapa? Now, dia basic economy demand and supply bila dia apungkan sekarang ini, diharapkan barangan ataupun production ialah ayam di pasaran itu lebih banyak disebabkan tawaran itu lebih banyak daripada permintaan, harga ayam akan turun. Kan? Disebabkan oleh supply itu banyak. Now, isu dia sebelum ini banyak sebenarnya apabila kerajaan tetapkan harga shilling, dia ada negative impact. Tuan-tuan tengok tadi baca apa yang saya cakap. Negative impact dia adalah bila harga shilling itu ditetapkan tapi tak dikawal harga makanan ayam. Nak tak nak, mereka terpaksa jual pada harga RM8.90, tetapi kos mereka meningkat. That is why pada zaman 2020, 2021, 2022, ramai di kalangan penternak ayam yang kecil terpaksa gulung tikar kerana mereka tak mampu nak tanggung kos. Kos mereka tinggi, tetapi kerajaan tetapkan harga shilling. So dia tak mampu nak match harga shilling, dia terpaksa tutup kilang, menyebabkan pada masa itu pengeluaran ayam semakin berkurangan. This is what happened. Now, dalam keadaan ekonomi kita sudah mula stabil, kerajaan mula menarik subsidi daripada ayam ini dan making sure dia float. Sebelum perkara ini dibuat, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan sudah mengkaji daripada segi jumlah kebersediaan stok ayam di pasaran sama ada kita ready atau tidak. Malam Mak Sabu mengatakan dalam kenyataan beliau, sekiranya kerajaan akan sentiasa memantau bahawa jumlah ataupun pasaran kita ni akan sentiasa ada jumlah ayam yang mencukupi. Dia macam ni. Kenapa harga barang naik? Okay? Kita tanya, kenapa harga barang naik? Harga barang naik mudah saja. Bila kita minta permintaan lebih daripada penawaran. Maksudnya, orang yang nak beli ayam tu lebih banyak daripada harga barang ayam yang ada di pasaran. Itu harga barang naik. So, bagaimana kita nak mengekalkan kestabilan? Kerajaan kena memastikan bahawa bekalan ayam di pasaran itu sentiasa ada. Tak naklah flood the market sampaikan harga ayam turun terlalu rendah pun rugi juga. So, dia kena maintain benda tu, ada balance. Jadi sebenarnya subsidi ni ada baik, ada buruk. Terutama bila dia kata subsidi yang manfaat kepada subsidi itu, terutamanya orang yang bukan yang warga asing, orang kaya dan sebagainya, beli ayam dapat subsidi. Itu yang pertama. Tapi lain masalah juga harga shilling. Harga shilling ni juga sebenarnya is not good for the industry in the long run. Dalam satu jangka masa yang panjang, untuk industri sebenarnya dia bukanlah satu perkara yang baik. Kerana bila kita tetapkan harga shilling, pengeluar ataupun pengilang dan sebagainya, peraih, pemborong, mereka tak boleh ambil keuntungan daripada harga kerana dah ditetapkan shilling, dan berkemungkinan besar mereka opted out untuk tak nak berniaga dalam perkara tersebut. Akhirnya kita rugi. So benda macam inilah yang kadang-kadang kerajaan kena balance. Dan kita sebagai pendengar dan rakyat kena faham kenapa kerajaan mengambil setengah-setengah tindakan. Kita jangan jadi pembangkang yang pembanggang, tuan-tuan. Apa-apa je, ini tak betul, ini tak betul, itu tak betul, ini tak betul. Kita kena faham. Nak tak betul tu boleh, bukan kata tak boleh. Tapi biarlah kena pada kadar dan caranya. Dan saya sebut tadi pada tahun 2022, subsidi ni dah nak ditarik pada tahun 2022. Kan, dah nak ditarik pada tahun 2022, tetapi pada waktu itu kerajaan U-turn. Kenapa? Saya setuju juga kerajaan U-turn pada waktu itu. Kita belum fully keluar daripada masalah pandemik. So saya setuju kerajaan U-turn. Tak sepatutnya pada waktu itu kerajaan dah memikirkan untuk nak tarik subsidi pada waktu itu. So sekarang 2023 kita nampak kestabilan itu, maka kita kena tarik subsidi tersebut untuk kita salurkan ke tempat lain. Tuan-tuan, jangan ingat bila tarik subsidi masuk poket Mak Sabu, bukan. Tarik subsidi ni kita boleh salurkan ke tempat yang lain. Baik, habis kat situ. Now, cerita. Kerajaan rugi 500 juta vaksin luput tarikh terpaksa dibuang. Ini semalam saya buat cerita ni. Kerajaan rugi hampir setengah bilion akibat 8.5 juta dos vaksin COVID tamat tempoh yang berpunca daripada kurang permintaan dan kelewatan negara menerima vaksin tersebut. Bagaimanapun, PSC berkata Kementerian Kesihatan telah memaklumkan perolehan berdasarkan unjuran dos yang perlukan oleh negara ketika itu. Lebihan vaksin berlaku kerana penurunan dalam jumlah permintaan serta kelewatan. Tapi siapa yang salah? Itu vaksin. Sekarang ini ventilator, tuan-tuan. Ventilator ni 140 lebih dibeli, 106 rosak.
Sekoti 104 rosak. The Health Ministry and Pharma Niaga blame each other for 104 faulty ventilators they received from China in 2020. In a report published yesterday, the committee pointed out there was no contractual agreement between the two in regards to the ventilator procurement, where Pharma Niaga subsidiary acted as intermediary between the Health Ministry and supplier in China. Due to the absence of such agreement, PAC said no one could be held responsible for the blunder. Tuan-tuan, dia macam ni. Bila kita beli barang, contoh kita beli barang ni lah, kita beli barang ni. Lepas tu kita beli barang, orang tu kan kata, cik saya nak beli barang ni. Ada warranty dia 1 bulan. Baiklah, kita pun balik rumah, kita pun pakai, tak boleh jalan. Kita tak sampai lagi 1 bulan, kita pun pergilah kepada orang jual kita tu. Cik, saya beli barang ni, tak boleh pakai lah cik. Oh tak boleh pakai Okey, sekarang tak boleh pakai, kita ganti baru. Warranty masih ada sebulan. Isu dia dalam kes ini tuan-tuan, 100 lebih, 120, 130 ventilator dia beli, tak sampai setahun, 104 rosak. Now, isu dia, kata PAC, tidak ada kontrak di antara KKM dan juga Pharma Niaga. Tidak ada kontrak. Jadi tak ada siapa nak boleh disalahkan. Tuan-tuan, 104 ventilator tak boleh pakai, tapi tak ada siapa salah. Pegawai mana yang pergi luluskan tu? Pegawai mana yang pergi luluskan tu? Menteri mana yang luluskan? Sepatutnya accountability tu kena ada. Saya harap kerajaan sekarang ini yang ada ni tak boleh, jangan sweep it under the carpet 104 ventilator tak boleh diguna. Okey, tak boleh nak salahkan apa orang kata Pharma Niaga. Tak boleh nak salahkan Pharma Niaga sebab tak ada contractual agreement. Tak ada kontrak. Habis, pegawai kerajaan yang luluskan tu siapa? Pegawai kerajaan yang luluskan itu siapa? Siapa yang sign? There must be someone yang sign. Bukan beli satu tuan-tuan. Satu pun kita bertanggungjawab. Takkanlah 100 kita tak bertanggungjawab. Ambillah satu tu harga berapa? Takkan ventilator tu. Bukan murah. Tak tahulah berapa puluh ribu harga dia kan. Juta total. Tapi takkan tak ada yang bertanggungjawab. Tak ada yang boleh dia bertanggungjawabkan. Soalan pertama. Soalan kedua, kenapa tak ada kontrak? Kenapa tak ada kontrak? Menteri Kesihatan pada waktu itu adalah KJ. Siasatan kena dibuat, tuan-tuan. Terutama kepada Menteri Kesihatan pada waktu itu, Khairi Jamaluddin. Yang dua perkara, saya baca dua perkara tadi. Satu, vaksin bernilai 500 juta ringgit expired. KJ jadi Menteri Kesihatan. Kedua, ventilator 104 ventilator rosak tak boleh pakai, tapi tak ada kontrak. Dibeli, jutaan ringgit dibayar, untung dah dapat, rosak tapi tak ada kontrak. So sekarang ini persoalan dia, siapa nak kena dibertanggungjawabkan kepada perkara sebegini. So benda ini tuan-tuan, vaksin, apa orang kata, ini saya teringat ada seorang ahli UMNO tanya dalam parlimen. Saya tengok, saya pasal salah kot dia tanya. Berapa ratus juta komisen? Dia tanya kat Khairi kot masa tu. Berapa ratus juta komisen? Jadi kita bukan nak menuduh Khairi lah kan. Tapi bagi saya, kalau saya jadi kerajaan, kita kena buat RCI, Royal Commission of Inquiry. Jangan kita buat RCI dengan kehilangan bilion saja. Tapi kita tak buat RCI dengan kehilangan jutaan ringgit. Tetap itu duit rakyat. Kajian perlu dibuat, siasatan perlu dilakukan. Bagaimana perkara itu boleh berlaku, dan kita kena heret orang itu sebut ke muka pengadilan, dan supaya perkara ini tidak berulang, dia jadi satu pengajaran kepada pegawai-pegawai kerajaan. Jangan jadi kaki ampu dengan ahli-ahli politik. Nak jadi kaki ampu, jadi pembangkang. Kan? Jadi pembangkang. Ni contoh pembangkang kaki ampu. Saya tak sunting gambar Wan Aizah Ratu Naga. Penyedia kandungan TikTok Pro Perikatan Nasional Sharon Emma atau dikenali sebagai Ratu Naga menyifatkan laporan polis terhadapnya sebagai palsu dan fitnah.
Syarul Imam berkata dakwaan dia berkongsi semula tangkap layar daripada akaun media sosial Perdana Menteri memfitnah Datuk Seri Wan Azizah adalah tidak benar. Laporan yang dibuat kata saya adalah laporan palsu kerana tidak edit atau membuat apa-apa komen pun pada gambar berkenaan. Kita print screen seadanya, kita tak edit atau apa seperti itu tuduh. Boleh tengok di wall Netanyahu memang ada gambar itu. Baik, saya nak jawab. Kita tak ada masalah. Kita tahu gambar itu ada kat dalam wall Benjamin Netanyahu. Isteri dia berada dalam program. Itu tak ada masalah. Yang kita ada masalah apabila dia menggunakan persepsi untuk mengatakan, dia tak kata, tetapi benda itu yang dibawa dan digembar-gemborkan, iaitu Wan Azizah sekarang ini bersekongkol dengan bini Zionis Israel. Dia tak cakap. Of course dia tak cakap. Bodoh lah dia cakap. Dia tahu benda tu akan makan diri dia. Tapi dia buat perkara tersebut atas dasar apa, tuan-tuan? Dia capture screen tu untuk apa? Dia nak cakap, oh tahniah Kak Wan, oh terbaik Kak Wan. Dia nak cakap macam tu. Ataupun agenda dia. Kadang-kadang perbuatan kita ni, niat kita ni, kita tak perlu cakap, tak perlu tulis pun. Tapi kita faham apa yang, tuan-tuan, dia capture gambar, dia pergi ke website ataupun pergi ke social media Benjamin Netanyahu, dia screenshot benda tu. Wan Azizah ada dalam gambar bini, foto ataupun dalam social media Benjamin Netanyahu. Dia screenshot benda tu untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa? Kenapa dia tak ambil daripada gambar Wan Azizah kat dalam dia punya social media? Kenapa nak kena ambil daripada dalam Benjamin Netanyahu? Apa tujuan dia? Tuan-tuan, bila dah terciduk, oh saya difitnah, saya dianiaya, saya difitnah, saya dianiaya. Dia macam tu lah. Buat fitnah dulu. Fitnah. Dah habis fitnah, oh saya minta maaf. Oh saya tak tahu. Oh admin saya yang buat, bukan saya. Itu taktik tau. Taktik. Itu saya kata tadi level pembangkang ni macam tu. Kita nak kata macam mana? Dah level pembangkang macam tu. Tapi dalam level pembangkang macam tu, pembangkang sekarang ni tu lompat parti, tuan-tuan. Bukanlah lompat parti, sokong PMX. Jadi soalan yang ditimbulkan, adakah dengan menyokong PMX itu dikonsider mereka telah lompat parti? So saya baca. Apa kesan anti lompat parti pada MP PN sokong Anwar? Tindakan dua ahli parlimen PN mengisytiharkan sokongan Anwar menimbulkan persoalan tentang mekanisme Akta Anti Lompat Parti Negara sama ada dia berkesan. Ini kerana di bawah peruntukan anti lompat parti, seorang ahli parlimen tidak secara automatik kehilangan kerusi kerana menyokong Perdana Menteri yang bukan daripada parti mereka. Di bawah perkara 49A, ahli parlimen dipilih sebagai ahli parti hanya akan kehilangan kerusi jika mereka berhenti menjadi ahli parti itu. Bagaimanapun ahli parti dipecat, dikecualikan daripada kehilangan kerusi. Yang ini saya silap sikit. Saya kata yang dipecat akan hilang kerusi. Tapi yang ini dia kata tak. Ini ditegaskan oleh Wan Junaidi ketika peruntukan anti lompat parti yang dibahaskan pada Julai 2022. Beri sokongan pada parti politik lain yang tak diwakilinya tak dianggap peruntukan parti kerana masih jadi ahli politik yang diwakilinya, katanya. Menarik, tuan-tuan? Baik, kenapa saya kata menarik? Ini saya kata senjata makan tuan. Pada Julai 2022, mereka bersetuju untuk membuat, pada masa itu Wan Junaidi dan GPS bersama dengan tim sebelah lah. Mereka bersetuju nak buat Akta Anti Lompat Parti. Kerana pada waktu itu PN confident bahawa mereka boleh menang 115 ke 120 kursi. Pada waktu itu. Nak masuk PRU November 2022, mereka confident boleh menang. So disebabkan oleh perkara itu, dia kata tak apalah kita buat. Tapi yang lompat, arti kata dia letak jawatan ataupun dia letak jawatan lah, dia keluar daripada parti, dia masuk parti lain, diconsider sebagai lompat parti. Tapi dia kata kalau dia hanya sekadar menyokong orang sebelah, tidak dikatakan sebagai lompat parti. Ini Wan Junaidi cakap. Baik. Dia ingatkan benda tu okey lah, settle lah kan. Masuk 2022 November, tiba-tiba Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Masuk 2023 November juga, Oktober, dua ahli bersatu menyatakan sokongan kepada PMX, tetapi mereka tetap setia kepada parti. Jam, tuan-tuan, jam. Nak pecat tak boleh, nak buang tak boleh. Dia orang tak lompat, dia orang stay kat situ. So akhirnya senjata makan tuan. Senjata makan tuan, tuan-tuan. Jam dekat situ. Selama ni dia orang duk kata
bahawa akan ada sokongan, cukup jumlah, ada sokongan, cukup jumlah, lepas PRN menang, lepas PRK menang, lepas PRN akan tumbang kerajaan, lepas PRK akan tumbang kerajaan. Kerana apa? Mereka berharap bahawa 10, 15, 20 ahli UMNO dan juga beberapa PKR atau Pakatan Harapan pergi menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tapi benda itu tak berlaku. Sebab apa tak berlaku? Kenapa nak pergi sokong pembangkang? Sedangkan mereka dah jadi kerajaan. Bodoh lah, dah jadi kerajaan tiba-tiba nak sokong pembangkang. Kalau disokong pula Muhyiddin Yassin, apa jaminan mereka yang dah menyokong itu akan dapat kuasa? So mereka tahu mereka tak sebodoh itu. Tetapi Uno reverse, kalau tuan-tuan tahu main Uno tu kan, yang kena persatu yang kena. PN yang kena, tuan-tuan. PN yang akhirnya menyatakan sokongan pula kepada PMX. Dan sekarang ini mereka tak boleh buat apa-apa. Tak boleh kena pecat. Kalau dah pecat, then tak ada kira sebagai lompat parti. Lagi senang kerja. Katakanlah dia dipecat. Okey, kami telah dipecat. Therefore, kami duduk dengan kerajaan, kami bebas. Lagi senang kerja dia orang. Dah Uno reverse. So macam mana? So pembangkang, tuan-tuan, tu saya kata daripada awal ayat saya tadi. Macam mana lah dia orang nak jadi kerajaan kan, dengan keadaan yang begini? Macam mana dia orang nak jadi kerajaan dalam keadaan yang begini? So kita dah melihat fakta, kita dah melihat ekonomi, kita dah melihat perkembangan, kita dah melihat pembangkang yang ada. Alhamdulillah, secara dasarnya negara kita menuju ke landasan ataupun menuju ke track, kita berada di landasan yang betul dan menuju ke arah direction yang betul. Dan kita doakan dan kita berusaha semoga kerajaan ini akan terus dikekalkan sehingga habis term dan insya-Allah kita membawa negara yang lebih baik. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.